Contoh imam mazhab kita, Imam Syafi'i, juga seseorang yang mempunyai firasat dan pandangan yang tajam. Imam Syafi'i ni dia belajar ilmu banyak jenis, cuma dia terkenal dengan ilmu fiqh. Imam Syafi'i juga terkenal dalam bidang kedokteran, sehingga kan doktor-doktor pada zaman dia mengagumi kehebatan ilmu kedokteran Imam Syafi'i. Begitu juga dengan ilmu perbintangan, ilmu nujum yang dipelajari oleh Imam Syafi'i. Pernah diriwayatkan, dikatakan bahawa Imam Syafi'i ini dia punya seorang sahabat, dia punya seorang kawan. Satu hari dia bertemu dengan sahabat dia, yang mana sahabat kawan dia ni, isteri kawan tu tengah mengandung. Jadi bila tengok isteri sahabat dia ni mengandung, firasat tajam Imam Syafi'i, dia kata kepada sahabat dia, sesungguhnya 27 hari lagi daripada ni, isteri kamu akan melahirkan seorang anak. Dia kata lagu tu. Dan bila anak ni lahir, di paha kiri anak tersebut akan terdapat satu tanda hitam. 27 hari lagi isteri kamu beranak, dan anak hak lahir tu di paha kiri dia akan ada satu tanda hitam. Tetapi yang menyedihkan, selepas bayi ni lahir 24 hari, dia akan meninggal dunia. 27 hari lagi nak beranak, 24 hari lepas tu meninggal. Tiba-tiba jadi betul-betul apa yang diprediksikan oleh Imam Syafi'i. 27 hari lepas tu beranak sungguh kawan tu, dan ada tanda hitam pada paha kiri anak dia. 24 hari meninggal sungguh. Selepas itulah Imam Syafi'i dia tak mau dah berfirasat pada orang, dan kemudian dia membakar kitab-kitab tentang hal tersebut. Dia bakar kitab-kitab tentang hal tersebut, takut jadi lagi. Bahaya benda ni jadi sungguh ni. Jadi sungguh. Dia hak jadi sungguh tu tak apa. Agak-agak lepas jadi sungguh tu orang tak mai dah jumpa kita. Tu bahayanya. Contohlah kita kata, Ustaz, anak saya ni ada ambil periksa UPSR tahun ni, jadi saya berfirasat anak hang ni dapat 5A. Tiba-tiba 5A sungguh. Dia tak berhenti situ. Dia kata sukanya Ustaz habaq hari tu 5A sungguh. Dia tak berhenti. Lepas tu mari anak dia nak SPM, dia bawa pula agak-agak ni SPM lagu mana Ustaz? Tu mungkin kebetulan je. Lepas tu tak kena, kita pula yang letih. Kalau tanya Abah Hussein pula lagu mana ni? Saya tengok masa depan Abah Hussein ni kahwin seorang lagi. Bila kita kata kahwin seorang lagi tu, agak-agak dia berhenti setakat tu dah. Dia mari tanya senyap-senyap, agak-agak tahun bila, tarikh bila tu saya kahwin seorang lagi tu. Dia mari lagu tu pula. Tu contoh kan, dia tak berhenti lah. Lepas tu kita kata tarikh sekian-sekian, dia tak tanya pula agak-agak orang mana, siapa pula. Dia tak habis. Kalau betul bertepatan, kalau tak betul tu dia senang cerita awal lagi. Dulu pun salah, dia tak main dah. Okey. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadis. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di atas muka bumi, yakni di bumi Mesir. Baik. Pada kalimah wa kadzalika, dan demikian pula, kaf tu, wa kadzalika, huruf kaf tu dia berada pada posisi nasab yang membawa makna sebelum ini kamilah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Yusuf daripada saudara-saudaranya. Yakni sebelum ni saudara-saudara Yusuf telah melakukan agenda dan perancangan untuk bunuh Nabi Yusuf. Walaupun Allah telah memalingkan niat bunuh Yusuf itu dengan cara membuang Nabi Yusuf dalam sumur atau telaga. Tapi sebelum ni kami menyelamatkan Yusuf daripada saudara-saudaranya. Kami jugalah yang telah menyelamatkan Yusuf daripada sumur dan telaga tempat Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya.
Dan kami jugalah yang memberikan kedudukan yang baik kepada Nabi Allah Yusuf. Dan kami jugalah yang telah memberikan rasa kasih sayang, belas dan ihsan di hati pembesar yang beli Yusuf tu, untuk menjadikan Yusuf dan mengangkat Yusuf sebagai anak mereka. Dan kali ini demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf, yang mana di kemudian hari Yusuf diangkat sebagai Menteri Perbendaharaan Mesir. Menteri Perbendaharaan. Kalau hari ini nak kata menteri apa tu? Menteri Kewangan ke Menteri Ekonomi, lebih kurang lah tu. Walaupun nama tu mungkin tak sama. Menjaga hal-hal yang bersifat perekonomian ataupun perbendaharaan satu-satu negara. Baik, seterusnya. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadis. Dan kami akan mengajarkannya min ta'wilil ahadis, daripada ilmu ta'wilil ahadis. Apa dia ta'wilil ahadis? Ulama-ulama menyebut sebagai ilmu takbir mimpi. Kami akan mengajarkan kepada Nabi Allah Yusuf ni ilmu takbir mimpi. Walaupun ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi mengemukakan dua pandangan berkaitan ayat tersebut. Satu, sebagaimana yang menjadi kelaziman yang digunakan oleh ulama-ulama mufassirin, Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada Nabi Allah Yusuf ilmu takbir mimpi. Itu satu. Ada juga pandangan lain yang menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan ta'wilil ahadis ialah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf supaya kami dapat mewahyukan kepadanya firman-firman kami. Jadi yang dimaksudkan di sini, Allah akan mewahyukan kepada Yusuf ni firman-firmannya. Dengan kata lain, Yusuf diangkat menjadi seorang nabi dan juga rasul. Dan kami akan mengajarkan kepadanya tafsiran dan takwilan bagi wahyu yang disampaikan kepada beliau. Dan ini jugalah sebagaimana berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lah yang menurunkan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad. Tapi tak cukup dengan wahyu saja, tak cukup dengan ayat-ayat ataupun nas Al-Quran sahaja, tetapi ayat-ayat ini perlu difahami dengan baik. Jadi siapa yang akan jadi penerang, siapa yang akan jadi penjelas bagi ayat-ayat Al-Quran yang turun pada Nabi? Orang yang sama. Quran tu turun pada Nabi, Nabi lah juga yang jadi tukang perjelas, tukang memberikan penjelasan bagi ayat-ayat. Contoh ayat ni turun, Nabi akan tafsirkan ayat ni, bagi tahu dekat sahabat. Nabi akan perjelaskan ayat ni tujuan dia kepada sahabat. Begitu jugalah dengan nabi-nabi yang lain. Sebagaimana yang disebutkan tadi, kami akan mewahyukan kepada Yusuf dan memberikan penjelasan kepadanya dari sudut tafsir dan takwilnya.